Salam sejahtera, anda bersama saya Ruben Gomez untuk Utama TVS dan rakan penyampai yang cantik hari ini. Terima kasih Ruben. Pertama kali bergandingkan bersama ya. Ya, betul. Saya sangat teruja dan gembira. Assalamualaikum kepada anda. Terima kasih kerana menonton Utama TVS malam ini. Dan seperti biasa, antara perkembangan utama TVS malam ini kami kongsikan kepada anda COVID-19 yang ada di Sarawak. Silakan Ruben. Rakyat di Limbang kini boleh menarik nafas lega kerana tidak perlu lagi berhadapan dengan masalah bekalan air. Projek menaik taraf loji rawatan air di Berawan sudah pun siap dan hanya menunggu beberapa proses pemeriksaan kualiti air selesai dilaksanakan. Projek bernilai RM33.5 juta itu dipercayai berupaya menampung keperluan bekalan air di daerah Limbang dengan kapasiti 40 juta liter sehari. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, kejayaan projek ini sekaligus melambangkan peningkatan 100% kerana selama ini loji air Berawan hanya mampu menampung 20 juta liter sehari. Tambah beliau lagi, projek ini telah siap sepenuhnya seperti yang sudah dijadualkan pada Ogos tahun lepas. Jadi ini dapat membekalkan air hingga ke Mendamit, dan keseluruhan Limbang. Dan ini mikrojet sebenarnya dah siap. Pagi tadi pun saya melihat projek baru. Dan dalam masa 2 minggu ini, mereka masih memeriksa kualiti air. Dan saya percaya kualitinya akan baik. Dan bekalan mereka jadual dan tidak ada masalah air di daerah Limbang ini. Baik, ini kejadian pada Selasa. Seorang lelaki warga Emas yang dilaporkan hilang di Jambatan Kuap Kota Semarahan ditemui mati sekitar jam 10.45 pagi Selasa. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak berkata, mayat mangsa dikenali sebagai Chong Siao Vun, 61 tahun, ditemui tersangkut di pokok nipah di sungai di bawah jambatan berkenaan. Mayat mangsa dijumpai tersangkut di pokok nipah oleh pasukan penyelamat iaitu kira-kira 800 meter dari pusat kawalan bomba yang didirikan. Mangsa dipercayai terjatuh dari atas jambatan pada Isnin dan hanya disedari selepas orang awam menemui motosikal, topi keledar dan selepar mangsa di atas jambatan. Operasi mencari dan menyelamat dilancarkan sebaik laporan diterima pada jam 12.38 tengah hari pada Isnin. Bagaimanapun, operasi ditangguh pada jam 6.30 petang berikutan keadaan gelap dan disambung semula pada Selasa seawal jam 8.30 pagi. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Ini pula di Siraman, lelaki warga Emas yang dilaporkan hilang ketika keluar memancing di sungai berhampiran rumah Francis Kaung, Nanggas Kerang pada Ahad lepas ditemui mati. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak berkata, mayat Taid Jepit, 61 tahun, ditemui sekitar jam 12.35 tengah hari. Mayat mangsa ditemui kira-kira 8 kilometer daripada pusat kawalan bomba iaitu dijumpai di kawasan Kampung Temelan di kawasan Sungai Batang Lupar dan mengikut maklumat daripada polis, mangsa mengalami patah kedua-dua belah kaki. Terdahulu, mangsa dilaporkan hilang selepas keluar memancing seorang diri pada Ahad lepas iaitu sekitar jam 3 petang. Saksi di tempat kejadian memberitahu mata kail pancing mangsa mulanya dikatakan tersangkut di tengah sungai dan mangsa menyelam ke dalam sungai untuk mendapatkan mata kailnya dan tidak timbul selepas itu. Turut sama dalam operasi tersebut ialah polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan penduduk kampung. Baik, kita balik ke perkembangan COVID-19. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Kari Jamaluddin memberitahu pihaknya tiada masalah jika kerajaan negeri membeli dos vaksin tambahan sendiri. Namun ujar beliau bukan mudah untuk mendapatkan bekalan atau akses kepada vaksin. Mengulas mengenai hasrat kerajaan negeri tertentu seperti Pahang dan Sarawak yang bercadang membeli sendiri dos vaksin tambahan berbanding vaksin diperuntukkan kerajaan pusat, Khairi berkata pihaknya belum menerima permohonan daripada negeri berkenaan. Setakat ini, Kerajaan Persekutuan sedang menunggu 2 atau 3 pendaftaran vaksin yang masih perlu diselesaikan bahagian kawal selia farmasi negara.
Apabila selesai, kemungkinan kelonggaran untuk kerajaan negeri membeli vaksin sendiri dapat diberi perhatian. Sementara itu menyentuh mengenai perkembangan lain, kerajaan bercadang mewujudkan pusat pemberian vaksin berskala besar di setiap negeri. Pusat ini akan dibina dengan kemampuan memberi suntikan vaksin kepada kira-kira 8,000 orang sehari. Ia selaras dengan arahan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu program pemberian vaksin kepada rakyat dapat diselesaikan pada tahun ini juga. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan menjadi jentera bagi membantu menggalakkan rakyat luar bandar dan pedalaman untuk mendaftar program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Bintawat Tengah dan Bintawat Ulu akan terus diperketat, membabitkan sebanyak 4,200 penduduk dan 750 buah rumah. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, ini susulan memberi tumpuan sepenuhnya kepada ujian saringan selama 4 hari bermula Rabu ini. For this, so that we will know the extent of the spread within this kampung. This kampung, the total rumah 750 dengan penduduk 4,200 penduduk di sini. Jadi ini kampung sangat besar. Dalam pada itu katanya, selain penguatkuasaan sekatan jalan dilakukan, pihaknya juga membuat kawalan atau rondaan di beberapa laluan alternatif yang boleh digunakan untuk keluar dan masuk ke kampung tersebut, termasuk laluan sungai khususnya. Telah diambil kira oleh PDRM. Mereka telah pun menugaskan Marine Police. Kalau dia pergi sungai dan nampak kapal di bawah. Dia orang ini semua berpengalaman. Sebab itu kita buat keputusan adakan PKPD pada hari ini, bukan kemarin, supaya persiap sedia diadakan untuk menentukan supaya jalan-jalan. Tapi saya yakin penduduk di sini akan memberi kerjasama. Ugah berkata demikian semasa ditemui media selepas mengadakan lawatan operasi pengesanan kes aktif ACD di kampung itu pada Selasa. Terdahulu, JPBNS menerusi satu kenyataan memaklumkan keputusan itu dibuat berikutan kes positif COVID-19 di kampung tersebut semakin meningkat sebanyak 22 jangkitan baru. Baik, dan ini pula berita baik buat penduduk di Sarawak. Beberapa cadangan untuk penambahbaikan di lokasi tapak warisan dalam Bandaraya Kuching untuk keselesaan pengunjung tempatan atau pelancong luar akan diteliti lebih lanjut. Demikian kata Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Kementeriannya juga tidak menolak kemungkinan untuk menyediakan lebuh pejalan kaki khas untuk pengunjung. Pada masa yang sama, pihaknya juga akan melihat cadangan untuk menyediakan bangunan warisan yang tidak pernah diubah suai agar lebih mesra pengguna, orang kelainan upaya, OKU dan warga tua. Kita akan lihat harapan saya pihak Majlis Bandaraya dan sebagainya yang mengatur perkara ini supaya mengambil kira orang-orang OKU supaya pelancong terutama sekali pelancong daripada luar. They want to see how life is in another place if they are already quite old, pakai wheelchair. Supaya tempat-tempat ini OKU friendly juga. Tapi tempat-tempat ramah macam ini kita kena buat adjustment sedikit daripada masa ke masa. Terima kasih. Sementara itu, pihaknya juga melihat penubuhan jawatankuasa atau sebuah agensi untuk menjaga kebajikan atau menguruskan kewangan perniagaan senja seperti Bot Penambang. Dewan Bahasa dan Pustaka DBP teruskan usaha mendekati rakyat dengan pelbagai kajian khazanah kearifan Sarawak melalui platform digital dan laman web eBorneo yang merangkumi kumpulan cerita rakyat, daftar kata bahasa, kamus bahasa pribumi dan banyak lagi. Bahan-bahan ini telah didokumentasikan dan dimuat naik ke dalam laman web eBorneo secara berfasa. Menurut Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak, Abang Haliman Abang Julai, setiap tahun pihaknya akan mengadakan seminar menampilkan beberapa tokoh berkaitan bagi perkongsian ilmu tentang kearifan tempatan Sarawak.
eBorneo merupakan platform digital yang bukan sahaja menampilkan khazanah Sarawak, malah juga dari Sabah, Brunei dan Kalimantan melalui kerjasama antara DBP. Bagi khazanah berkaitan Sarawak, katanya, setiap bahan akan ditapis terlebih dahulu menerusi Pusat Dokumentasi Melayu sebelum dimuat naik. Ini bagi mengelak sebarang kegiatan salah guna. Kita juga khawatir takut bahan-bahan yang tidak sah, bahan-bahan yang tidak menggambarkan imej sebenar Sarawak atau Borneo itu akan terkeluar juga di eBorneo. Jadi memang kita menyaring semua bahan-bahan yang akan kita muat naik dalam eBorneo ini. Untuk rekod, platform eBorneo telah diwujudkan sejak 4 tahun yang lepas. Bertujuan memberi kemudahan kepada penduduk setempat serta pada masa sama menarik para pelancong, projek tebingan sungai ataupun waterfront di Lingga yang melibatkan kos sebanyak 3.9 juta ringgit dijangka siap sepenuhnya menjelang Mei 2021. Untuk siap gelak, senanglah kami pakai senang jalan-jalan tengok tepi sungai pun senang juga. Sioklah kami tengok. Kami senang singgah sinilah, mbak barang kami pergi beli sayur, datang dari seberang pun senang juga. InsyaAllah dengan adanya waterfront insyaAllah Kampung Lingga akan maju dan insyaAllah penduduk di Kampung Lingga mudah-mudahan dapat berniaga di sini lah. Amnya penduduk Lingga memang terus tahu ruja kena dengan adanya pembinaan waterfront ini akan menambahkan lagi taraf sosioekonomi penduduk di sini. Sekiranya waterfront ini dah siap dibina, maka para peniaga dapat berniaga dengan sebaik mungkin. Projek ini sekaligus mengubah wajah dan landscape Lingga menjadi antara ikon pembangunan. Jadi atas pembinaan waterfront tu kami di kampung tu alhamdulillah lah ada penambah kebaikan di kampung tu. Mudah-mudahan Lingga tu banyak perubahan yang akan datang. Baik, bertemu kembali lagi berita dalam negara. Sebanyak 204 kes pulih dilaporkan pada Selasa melebihi angka kes baharu COVID-19 iaitu 183 kes. Ruben. Daripada jumlah tersebut, Sibu kekal mencatatkan kes baharu tertinggi dengan 73 kes. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster tamat iaitu kluster Mas Merah di daerah Sibu. Manakala 3 kluster baharu dikesan di daerah Julau dan Sibu iaitu kluster Nangabulo Julau, kluster Kampung Hilir dan kluster Jalan Sanyan Sibu. Jumlah kluster yang masih aktif setakat ini adalah sebanyak 31 kluster. 10 kluster yang mempunyai penambahan kes, manakala 21 kluster tiada penambahan kes. Pada masa yang sama, 3 kes kematian baharu turut dilaporkan. Mengenai status daerah pula, daerah Marudi telah kembali ke status hijau daripada status kuning. Daerah Selangau pula telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Malaysia merekodkan kes baharu terendah untuk tahun ini iaitu 1,063 kes. Manakala jumlah kes sembuh pula sebanyak 1,365. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berkata, 4 kes baru adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 323 kes diikuti Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan Kuala Lumpur. Selain itu, terdapat pertambahan sebanyak 5 kes baharu kematian dilaporkan. Setakat ini, 152 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi. Daripada jumlah itu, 68 orang memerlukan bantuan pernafasan. Konvensyen Pendidikan Prasekolah Antarabangsa 2021 di Sarawak bakal diadakan pada awal Oktober ini. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Rosi Yunus berkata ia merupakan konvensyen julung kali dilaksanakan oleh Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK.
Konvensyen ini akan turut dijayakan dengan kerjasama Majlis Pembangunan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Sarawak dan didukung erat oleh agensi-agensi kerajaan dan swasta yang lain. Kerjasama strategik tersebut bertujuan memartabatkan pendidikan awal kanak-kanak sebagai asas penting dalam membentuk modal insan yang cemerlang dan berkualiti di Sarawak. Konvensyen itu pada mulanya dirancang untuk dilaksanakan tahun lalu, namun KWKPK terpaksa menundakan tarikh konvensyen ke tahun ini disebabkan pandemik COVID-19. Menurut Rosie, konvensyen tersebut bakal diadakan dengan tentatif pada 1 hingga 3 Oktober depan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Ini pula cerita lain, kompaun RM10,000 bagi mereka yang ingkar prosedur operasi standard SOP di bawah Ordinan Darurat Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Pindaan 2021 adalah untuk mendisiplinkan rakyat. Demikian jelas Menteri Belia dan Sukan Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah sambil menambah jumlah kompaun RM10,000 itu boleh dirayu dan individu terbabit tidak semestinya perlu membayar jumlah maksimum itu. Polis ataupun penguat kuasa daripada KKM, Kementerian Kesihatan mengeluarkan saman tersebut, bukan bererti ia tidak boleh dirayu. Itu adalah jumlah maksima. Dan itu adalah bukan dari pandangan saya, it is not an offence under the penal code. Ini adalah kesalahan di bawah Akta Pengawalan Penyakit saja di bawah KK. Tambah beliau lagi, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba sudah memaklumkan bahawa nilai kompaun itu boleh dirayu sejak penguatkuasaan ordinan pada 11 Mac lalu. Walau bagaimanapun, perkara ini hanya digembar-gemburkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Menteri yang mengawal selia ini pun ada beritahu kalau siapa-siapa yang tidak puas hati, apil. Kita apil bukan apil kepada Attorney General ataupun kepada polis, kita apil kepada Kementerian Kesihatan. Mereka yang akan menentukan compound. Those who have got other ulterior motive, definitely they will spin the thing. Bagi tahu inilah kerajaan tidak bertimbang rasa dah dan sebagainya. But ask them, how many has really been asked to pay or not? Ya, mereka belum buat rayuan lagi. Buat rayuan, garanti kena turun. Ya. Inilah pandangan saya sajalah. Baik, dalam perkembangan lain, Abdul Karim Rahman Hamzah yang juga naib Presiden Parti Bumi Putera Bersatu PBB menyifatkan tindakan ahli Parlimen Langat Datuk Dr. Xavier Jayakumar keluar dari Parti Keadilan Rakyat PKR sebagai keputusan yang sangat tepat. Kata beliau, Dr. Xavier telah membuat keputusan yang mendalam seperti itu sebelum meletak jawatan sebagai naib Presiden PKR dan memberikan sokongan penuh kepada Kerajaan Perikatan Nasional PN. For him to keluar, be an independent and show that he is supporting Muhyiddin Yassin. Personally, I see it's a good move, and I hope there will be more who would be able to look at things the way he looks at things. We have to be more focused. Politicians, the Malaysian public has got to be more focused. We have got a very big enemy. We have got a very big battle to fight, especially now, COVID-19. Tackle this one first. Let the economy be addressed well, and after that, baru kita bertanding lawan lagi lah. Bertemu kembali. Sebanyak 37 laporan polis telah diterima di seluruh Sarawak berhubung isu menghina agama Kristian di Facebook. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail berkata pihaknya menasihati kepada orang ramai untuk tidak menimbulkan isu berkenaan kerana boleh menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Kesemua laporan yang telah diterima itu telah diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur dan kertas siasatan telah dibuka. Saya dah bagi nasihat lah bagi orang ramai jangan ambil tindakan tinggi lah kita perlukan siasat perkara ni dan itulah saya nasihatkan juga supaya jangan orang ramai ambil pertama menularkan lah benda kita lebih boleh menimbulkan perasaan
keresahan daripada masyarakat lah. Kita kena pun dia dah Kamal pun dah panggil, dah kena pasti apa nama yang dikatakan bernama Puteri tu, dapat dipanggil Kamal untuk dapatkan statement ni lah. Dan semua laporan-laporan polis yang diterima di seluruh negara ni akan di refer kepada laporan pertama tu lah. Di Kuala Lumpur saya kata saya. Di Jalan Tun Razak, report Tun Razak. Jalan Tun Razak yang pertama kali. Jadi semua laporan-laporan lain akan refer pada dia lah. Pakai sama je. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1988. 9 taman rekreasi mini baru akan dibina di pelbagai kawasan perumahan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Senadin tahun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Shin berkata, Majlis Bandaraya Miri akan menjadi agensi pelaksana projek-projek tersebut di bawah projek transformasi luar bandar RTP. Objektif utama penyediaan kemudahan tersebut di kawasan perumahan adalah untuk warga di kawasan perumahan menjalani gaya hidup sihat. Dengan adanya taman mini ini nanti juga akan membolehkan anak-anak mempunyai kawasan yang selamat untuk melakukan aktiviti rekreasi. Selain digunakan sebagai aktiviti beriadah, taman ini juga akan dapat dijadikan kawasan untuk meningkatkan semangat kejiranan di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan berkenaan. Pada masa yang sama, beliau mengingatkan pihak Majlis Bandaraya Miri agar sentiasa menjalankan penyelenggaraan taman rekreasi secara berterusan dan berkala. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK menerusi perbincangan berterusan dengan penggiat industri akan meneruskan usaha mengemukakan pandangan dan cadangan dalam memastikan kelangsungan industri pelancongan negara. MOTEK sentiasa berkomunikasi dan bekerjasama rapat dengan penggiat industri pelancongan seni dan budaya dalam mendengar keluhan mereka dan mengemukakan cadangan yang dibincangkan. Setakat Februari 2021, 5 sesi libat urus telah diadakan menerusi Jawatan Kuasa Pasukan Pengurusan Krisis yang melibatkan lebih 30 wakil industri untuk mendapatkan maklum balas mengenai cabaran yang dihadapi dan cadangan yang diusulkan. Mengenai isu yang dibangkitkan pihak industri namun bukan di bawah bidang kuasa MOTEK seperti program subsidi upah PSU dan pembukaan sempadan antarabangsa, MOTEK telah membawa cadangan dan usul kepada kementerian berkaitan untuk tindakan. Datuk Sri Nancy Shukri berkata, MOTEK turut membawa cadangan dalam libat urus ke Mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN dan hasilnya adalah kebenaran aktiviti pelancongan di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Malaysia perlu meneliti kembali langkah penetapan dasar selain peranan kerajaan dan institusi untuk mempertingkatkan pertumbuhan sosioekonomi pada masa depan. Model pembangunan yang membolehkan Malaysia untuk beralih daripada negara berpendapatan rendah hingga sederhana dalam tempoh 5 tahun perlu diteliti semula bagi memenuhi keperluan di masa akan datang. In its report, the World Bank suggests that to boost economic growth, Malaysia will have to improve competitiveness, create high-quality jobs, strengthen its institutions, and improve its capacity to finance the transition to high-income and developed nation status. Going forward, Malaysia must also chart a new course for more knowledge-intensive and productivity-driven growth. Bercakap pada Majlis Pelancaran Laporan Bank Dunia, aiming high navigating the next stage of Malaysia development secara maya hari ini. Beliau berkata pertubuhan antarabangsa seperti Bank Dunia dan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menjangkakan ekonomi Malaysia kembali melonjak pada tahun ini. Malah Bank Dunia berkata Malaysia bakal mencapai status negara berpendapatan tinggi dalam tempoh 5 tahun akan datang. Masyarakat Islam di kawasan Kota Semerahan dijangka dapat menggunakan Masjid Al-Mutakin semula sebelum bulan Ogos tahun ini. Masjid tersebut mula dinaik taraf pada September tahun lalu yang melibatkan pembinaan kubah utama dan kubah kecil, pendingin hawa, tandas tempat wuduk, pejabat, bilik mesyuarat serta pelbagai kemudahan lain.
Kerja-kerja penaik tarafan tersebut melibatkan kos berjumlah 10.3 juta ringgit dan mampu memuatkan antara 1,500 hingga 1,600 jemaah dalam satu masa. Pembesaran ruang sembahyang di masjid tersebut wajar dilakukan sesuai dengan peningkatan bilangan masyarakat Islam di kawasan sekitarnya. Kata Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, apabila siap kelak, masjid tersebut akan menjadi mercu tanda dalam usaha mengembangkan syiar Islam. Orang ramai yang datang ke tebingan Sungai Kuching akan mendapat kemudahan yang lebih selesa berikutan kerja-kerja penambahbaikan yang dilakukan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Antara kerja-kerja penambahbaikan yang dilakukan ialah perkhidmatan pembersihan di sepanjang Kuching Waterfront yang meliputi kerja-kerja menggilap dan mengecat kayu railing, water jetting untuk pontun dan laluan pejalan kaki. Kerja-kerja lain yang turut dilakukan adalah menaik taraf tempat letak kereta dan pembersihan di sepanjang Sungai Bintango. Dalam pada itu, kerja-kerja pemotongan rumput dan penyelenggaraan softscape dalam kawasan tebingan Sungai Kuching turut dilakukan. Kerja-kerja pemasangan, penyelenggaraan dan membaik pulih lampu LED string dan termination box turut dijalankan. Manakala bagi kios dan pushcart pula, pihak DBKU telah menukar dan memasang kabel baru, pendawaian dalaman dan kotak submeter. Orang ramai dinasihatkan untuk terus memberi kerjasama dan sokongan kepada pihak DBKU dalam memastikan kebersihan dan kecantikan Kuching Waterfront sentiasa terpelihara. Sekian sahaja utama malam ini. Sebelum mengakhiri utama pada malam ini, kami tinggalkan anda dengan video The Tilt 5, iaitu sistem permainan holografi terbaru. Saya Ruben Gomez. Dan saya Melissa Sari. Kami mengucapkan Assalamualaikum dan salam hormat. Teruskan kesetiaan anda bersama Astro 122 dan Utama TVS. Roll for initiative.